Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Majlis Santap Malam Gala dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Samnak Yekik Meha Senapade Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja dan pengerusi ASEAN. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Kroi Chang Var International Convention and Exhibition Centre. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Perdana Menteri Kemboja. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sapron warga Doreng Mom Nang Yuwung Wai. Di sebelah petang kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang Kemuncak ASEAN Jepun ke-25. Mesyuarat berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ASEAN dan Jepun mempunyai hubungan strategik yang rapat dan unik yang saling memanfaatkan kedua-dua belah pihak. Menjelang ulang tahun ke-50 hubungan dialog di antara ASEAN dan Jepun pada tahun 2023. Baginda bertitah bahawa ASEAN dan Jepun perlu memberikan hala tuju bagi perkongsian pada masa hadapan bagi meningkatkan lagi kemakmuran rakyat dan rantau ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menekankan keperluan untuk bekerjasama dalam menangani isu perubahan iklim dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah agenda tindakan perubahan iklim ASEAN Jepun. Dalam perkara ini, Baginda bertitah menggalakkan sokongan Jepun terhadap penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam. Menyentuh mengenai isu penuaan masyarakat, Baginda bertitah menggariskan kepentingan isu berkenaan dan menyedari tanggungjawab bersama bagi memastikan masyarakat tersebut diberi dokongan yang diperlukan. Seluruh masyarakat titah Baginda akan dapat meraih manfaat bersama sekiranya warga emas menjalankan gaya hidup yang sihat dan produktif seperti yang dihasratkan dalam ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy. Dalam mengakhiri titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yakin bahawa ASEAN mempelajari daripada Jepun khususnya mengenai dasar-dasar yang dilaksanakan dan mengamalkan pemikiran yang menjurus kepada penuaan aktif bagi memastikan kemesraan dan keharmonian masyarakat dan penduduk. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, dalam kenyataannya mengongsikan Jepun bersedia untuk bekerjasama dengan ASEAN ke arah keamanan dan kemakmuran rantau ini melalui usaha-usaha ke arah pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan mengekalkan kerjasama antarabangsa yang bebas dan terbuka. Tuan Yang Terutama Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Thailand sebagai negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Jepun, kemudian menyampaikan kenyataan bersama ASEAN dengan Tuan Yang Terutama menekankan bahawa ASEAN melihat peluang-peluang untuk memperkukuhkan kedaya tahanan kesihatan awam
dan perkongsian ekonomi dengan Jepun masing-masing melalui penubuhan ASEAN Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases ACPHEED dan pelaburan untuk mengukuhkan rantaian bekalan global. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin menyedari kerjasama ASEAN-Jepun perlu dipertingkatkan lagi memandangkan persamaan asas dalam aspirasi untuk rantau Indo-Pasifik. Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Japan's Free and Open Indo-Pacific. Selain itu, para pemimpin juga menyeru bagi pengukuhan kerjasama dalam ekonomi hijau, mengurangkan kesan-kesan perubahan iklim dan pengurusan risiko bencana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat bagi mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina. Mesyuarat tersebut berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Semasa mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina antara lainnya berbincang mengenai perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama dalam mengukuhkan hubungan dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga telah menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Filipina yang baharu pada 30 Jun 2022. Hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina telah dijalinkan pada Januari 1984. Kedua-dua buah negara mempunyai hubungan yang rapat dan mesra melalui kerjasama dalam bidang ekonomi, pertahanan dan buruh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat ke sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10 dan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Kanada yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan sumbangan Amerika Syarikat yang berterusan ke arah kemajuan dan pembangunan sosio-ekonomi ASEAN. Oleh itu, Baginda menzahirkan penghargaan terhadap sokongan yang berterusan ini melalui kepimpinan dan program-program pendidikan seperti Fulbright yang Southeast Asian Leaders Initiative YSEALI dan ASEAN US Internship yang telah meningkatkan pemahaman di antara penduduk-penduduk ASEAN dan Amerika Syarikat serta mengukuhkan keupayaan mereka. Ke arah pemulihan serantau, Baginda bertitah menekankan bahawa ASEAN dan Amerika Syarikat perlu meningkatkan kerjasama dalam infrastruktur digital dan e-perniagaan terutamanya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Penduduk dan perniagaan menjadi lebih bergantung kepada internet yang mendedahkan mereka kepada ancaman sekuriti siber seperti pemecahan data dan penipuan. Dalam perkara ini, Baginda bertitah mengalu-alukan peningkatan program-program pembangunan kapasiti dan pertukaran pengetahuan daripada Amerika Syarikat untuk memperkukuhkan keupayaan sekuriti siber. Dalam mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia yakin dengan penubuhan perkongsian komprehensif strategik ASEAN Amerika Syarikat akan lebih bermakna, substantif dan meraih manfaat bersama. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat, semasa menyampaikan ucapan, antara lainnya menekankan bahawa ASEAN adalah nadi bagi strategi Amerika Syarikat di rantau Indo-Pasifik dan akan terus mengukuhkan komitmen bagi menangani isu-isu utama termasuk perubahan iklim dan keselamatan kesihatan ke arah mencapai rantau Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, stabil dan makmur. Semasa sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menekankan keperluan untuk memastikan perkongsian strategik komprehensif ASEAN Amerika Syarikat
dapat menyokong pemulihan ekonomi dan kedayatahanan serantau dengan meningkatkan kerjasama dalam keselamatan maritim, tenaga bersih dan pembangunan digital. Pada penghujung sidang kemuncak ASEAN-US Leadership Statement on the Establishment of the ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership telah diluluskan. Selesai sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10 ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Kanada. Pada sidang kemuncak komemoratif tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan tahun ini menandakan ulang tahun ke-45 bagi hubungan dialog ASEAN Kanada. Dalam menuju ke arah perkongsian strategik, negara Brunei Darussalam menyambut baik bagi kerjasama bersama Kanada itu untuk dipertingkatkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menjelaskan bahawa pandemik COVID-19 telah memperlihatkan pentingnya untuk meningkatkan kerjasama dalam keselamatan makanan. Dalam hal ini, baginda bertitah menyambut baik program-program pembangunan kapasiti dan perkongsian amalan-amalan terbaik dalam teknologi pertanian bagi memastikan rantau ini lebih bersiap siaga. Menyentuh mengenai pelancaran perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Kanada pada tahun 2021, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa ia merupakan satu tanda positif dengan ASEAN Kanada sama-sama menyokong sistem perdagangan yang terbuka dan berdasarkan peraturan. Oleh itu, baginda bertitah mengalu-alukan penyelesaian perundingan tersebut dengan secepat mungkin yang akan dapat membina perkembangan mampan dan merapatkan Kanada kepada ASEAN dari segi strategik. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, dalam ucapannya mengiktiraf perkembangan hubungan antara ASEAN dan Kanada selama 45 tahun yang menghasilkan kerjasama kukuh di rantau ini. Ini termasuk perundingan bagi penubuhan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Kanada yang akan membolehkan perniagaan Kanada untuk memasuki pasaran Asia Tenggara. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin mengalu-alukan strategi baharu Kanada mengenai Indo-Pasifik dan seterusnya menggariskan kepentingan untuk menangani pelbagai cabaran ekonomi serta meningkatkan pembangunan model insan melalui pelaburan dalam pendidikan. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-Kanada 45th Anniversary Commemorative Summit Joint Statement telah diluluskan. Pada sebelah pagi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-25, sidang kemuncak ASEAN India ke-19 bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN India dan sidang kemuncak ASEAN Australia kedua yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-25 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan kegembiraan baginda apabila ASEAN Plus 3 APT terus menjadi platform kerjasama penting termasuk ketika menghadapi krisis dengan tahun ini menandakan ulang tahun ke-25 bagi mekanisme APT. Baginda seterusnya bertitah satu pengajaran yang dipelajari daripada pandemik COVID-19 adalah keperluan masyarakat untuk bersiap siaga dan berdaya tahan. Perkara ini membawa kepada penubuhan Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters, ASEAN Shield, semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, yang antara lainnya bertujuan untuk meningkatkan penyelarasan mekanisme ASEAN yang sedia ada ketika menghadapi kecemasan dan bencana. Salah satu mekanisme APT yang menyumbang kepada kesiapsiagaan titah baginda adalah APT Emergency Rice Reserve APTERR yang khusus bagi memastikan ketersediaan beras semasa keadaan kecemasan.
Justru itu, baginda bertitah menggariskan keperluan untuk memastikan mekanisme tersebut sentiasa tersedia dan dapat bertindak balas dengan cepat terhadap situasi kekurangan makanan di rantau ini. Baginda juga bertitah mencadangkan pihak masing-masing untuk mengkaji semula kesiapsiagaan APTERR secara strategik dan holistik. Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah menekankan kesihatan mental adalah isu yang sering kali terlepas pandang dan boleh mengakibatkan penurunan tahap produktiviti yang signifikan serta kesan-kesan negatif terhadap sosioekonomi pada masa hadapan jika isu tersebut tidak ditangani. Dalam perkara ini, baginda mengalu-alukan kerjasama di kalangan APT untuk meningkatkan kesedaran dan menangani isu yang penting ini. Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea, selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Plus 3 semasa menyampaikan ucapan melahirkan harapan untuk mengukuhkan lagi kerjasama antara ASEAN dan negara-negara Plus 3 dalam menghadapi pelbagai cabaran termasuk cabaran makanan dan keselamatan tenaga yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sidang Kemuncak ASEAN Plus 3 diikuti dengan kenyataan Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, yang menekankan pencapaian ASEAN Plus 3 dalam bidang rizab makanan dan kewangan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonominya serta sebagai kestabilan rantaian bekalan industri antarabangsa dan serantau. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, mengalu-alukan kemajuan teguh dalam bidang kerjasama baharu antara ASEAN dan negara-negara Plus 3 seperti ekonomi digital dan pertanian yang berdaya tahan dan menekankan pengukuhan kerjasama dalam 4 bidang utama iaitu kerjasama maritim, kesaling hubungan, pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG dan pemulihan awal akibat pandemik COVID-19. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin menggalakkan kerjasama dan integrasi yang lebih baik di kalangan ASEAN Plus 3 untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan makanan, menggalakkan pertanian mampan serta menangani jurang digital. Selepas sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-25 ke bawah Dulia Maha Mulia, kemudian berangkat bersama para pemimpin lainnya bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN India ke-19 bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN India. Pada sidang kemuncak ini, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN India. Baginda bertitah mengakui perkongsian di antara kedua-dua belah pihak sejak bertahun lamanya telah melihat perkembangan yang pesat dan baginda seterusnya bertitah menzahirkan penghargaan terhadap sumbangan Republik India kepada keamanan dan kemakmuran rantau ini. Ke arah ini, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah menekankan keperluan untuk menjadikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India lebih mudah, mesra perniagaan dan responsif terhadap cabaran-cabaran ekonomi. Oleh itu, baginda bertitah mengalu-alukan semua pihak untuk mengkaji semula perjanjian perdagangan barangan ASEAN-India dengan segera. Ke bawah Dulia Maha Mulia juga bertitah menitik beratkan kepentingan pelaburan dalam pembangunan para belia dengan melengkapkan mereka dengan ciri-ciri kemahiran yang berpatutan. Dalam menghargai kepimpinan India di bidang sains digital, termasuk artificial intelligence, baginda juga bertitah mengalu-alukan kerjasama pembangunan model insan melalui kerjasama lanjut di antara institusi-institusi pengajian tinggi. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Sri Jagdeep Dhankar, Naib Presiden Republik India, semasa menyampaikan ucapan antara lainnya mengongsikan mengenai perkembangan hubungan ASEAN-India yang bersifat pelbagai dimensi melalui penglibatan dalam bidang kesaling hubungan, perubahan iklim, keselamatan, teknologi dan perdagangan. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-India,
Seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menggariskan hubungan kukuh antara ASEAN dan India yang membolehkan penerokaan kerjasama praktikal ke arah meningkatkan aliran perdagangan dan pelaburan serta kesaling hubungan serantau. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin mengalu-alukan penaiktarafan hubungan ASEAN-India ke perkongsian strategik komprehensif dan seterusnya menggalakkan kedua-dua belah pihak untuk meraih peluang-peluang dalam pembangunan digital, kesihatan, keselamatan dan kesaling hubungan. Pada penghujung sidang kemuncak ini, ASEAN-India Joint Statement on the Comprehensive Strategic Partnership telah diluluskan. Selesai sidang kemuncak ASEAN-India ke-19 ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN-Australia kedua. Pada sidang kemuncak ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa Australia adalah rakan dialog pertama ASEAN dan baginda melahirkan perasaan gembira atas kerjasama ASEAN-Australia yang terus berkembang dan lebih kukuh meskipun berhadapan dengan kemelut krisis. Baginda selanjutnya bertitah menzahirkan penghargaan atas komitmen teguh Australia kepada ASEAN melalui inisiatif Australia untuk ASEAN dengan beberapa beasiswa telah ditawarkan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam menyediakan asas untuk hubungan rakyat dengan rakyat yang lebih erat dan menyumbang kepada ketahanan serantau. Ini termasuk sokongan berharga negara berkenaan terhadap kerjasama kesihatan mental, terutamanya semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun lepas. Menyentuh mengenai penaiktarafan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand AANZFTA, baginda bertitah menyatakan bahawa ianya merupakan sebuah perjanjian paling komprehensif ASEAN dengan rakan-rakan dialog, sambil menggalakkan kesimpulan yang cukup banyak dalam perundingan serta mengalu-alukan pelaksanaan awal AANZFTA. Pada penghujung titah, baginda menekankan kerjasama ASEAN-Australia di bawah perkongsian strategik komprehensif akan membawa manfaat yang bermakna dan berkekalan kepada rantau ini. Sementara itu, The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, semasa menyampaikan ucapan, antara lainnya mengesahkan semula komitmen Australia terhadap kerjasama di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP, penyediaan bantuan pembangunan kepada ASEAN serta usaha-usaha terhadap peralihan tenaga. Tuan Yang Terutama Fankam Vipavan, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Australia, seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lainnya menghargai sokongan Australia terhadap perpaduan ASEAN dan penglibatan aktif dalam mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN ke arah integrasi ekonomi dan hubungan rakyat ke rakyat yang lebih kukuh. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin menyokong persekitaran yang mesra perniagaan bagi memastikan aliran barangan dan perkhidmatan tidak tersekat dan juga pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang-bidang berkepentingan bersama termasuk teknologi digital dan perubahan iklim. Pada penghujung sidang kemuncak ini, Joint Statement of the Second ASEAN-Australia Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on Indo-Pacific telah diluluskan. Sidang kemuncak ASEAN di Kemboja menghimpunkan para pemimpin serantau dan rakan-rakan dialog bagi meneruskan perbincangan mengenai agenda dan keutamaan tunggak komuniti ASEAN di samping mengukuhkan kerjasama ASEAN bersama rakan-rakan dialog.
ASEAN should also take advantage of its strategic value and skillfully navigate emerging challenges and opportunities. To achieve this, we need to strengthen ASEAN's institutional capacity and effectiveness to serve its member states better. We welcome negotiations to upgrade the ASEAN-China Free Trade Agreement and bring it up to date, more business-friendly and resilient to global challenges. The BIM-IAGA remains a significant growth area with huge development, investment and industrialization potential. I therefore appreciate the ROK's contribution to the BIM-IAGA, ROK Cooperation Fund, which will further socio-economic progress. We welcome the second SDG Summit next year, which is timely for us to review our approach to implementing the 2030 Agenda. Towards this end, ASEAN and the UN should work more closely together and continue to promote complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the 2030 Agenda. Tujuh pegawai dan kaki tangan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED dihadapkan ke Mahkamah Perantaraan di Bandar Seri Begawan, Kelmarin kerana masing-masing menghadapi pertuduhan rasuah, bersubahat, melakukan pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Kesemua tujuh defendan ditahan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR dalam operasi bersama dengan agensi keselamatan lain yang dijalankan dari 8 September hingga 4 Oktober 2022. Operasi tersebut dikaitkan dengan maklumat yang diterima oleh BMR berkenaan pegawai-pegawai JKED yang dikatakan melakukan kesalahan menjual barangan yang dirampas oleh JKED yang disimpan di sebuah gudang di Muara, yang mana sebahagiannya telah diperintahkan untuk dilupuskan. Maklumat tersebut membawa kepada penahanan Pengiran Muhammad Amir Ilham bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Penguasa Kastam yang merupakan Timbalan Ketua Unit Pengurusan Aset dan Logistik, dan Pengiran Ehsani Muhammad Mustafa bin Pengiran Jalil, Pegawai Pemeriksa Kastam, yang mana kedua-duanya dibawa ke Mahkamah Magistrate pada 10 September 2022 yang lalu dan telah ditahan reman selama 2 minggu untuk siasatan lanjut. Siasatan lanjut berkenaan membawa kepada penahanan seorang warga negara India dan 5 orang lagi pegawai dan kaki tangan JKED yang terlibat sama dalam kes ini dan turut direman pada pelbagai tarikh untuk siasatan lanjut. Tangkapan susulan kemudian dibuat ke atas Abu Talib bin Haji Awang Tengah, Timbalan Penguasa Kastam, iaitu Ketua Unit Pengurusan Aset dan Logistik, dan Kelmarin didakwa kerana melakukan kesalahan pecah amanah di bawah Bab 409 Kanun Hukuman Jenayah pada bulan Ogos 2022, iaitu dengan menyalahgunakan harta yang dirampas oleh JKED termasuk pelbagai alat ganti kenderaan, motosikal mini, basikal, telefon bimbit, jam tangan, gelang jet dan pemotong rumput yang mana diamanahkan kepada Abu Talib bin Haji Awang Tengah sebagai Ketua Unit Pengurusan Aset dan Logistik RCED. Manakala Pengiran Muhammad Amir Ilham bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Penguasa Kastam, Pengiran Ehsani Muhammad Mustafa bin Pengiran Jalil, Pegawai Pemeriksa Kastam,
Dayangku Harlizan binti Pengiran Zainal, Pegawai Kastam. Muhammad Nazirul Mubin bin Ismail, Pegawai Kastam, Muhammad Khairul Zaman bin Haji A. Said, Pegawai Pemeriksa Kastam dan Marsidi bin Haji Bakir, Kaki Tangan Kastam. Kesemuanya didakwa di bawah Bab 409 Kanun Hukuman Jenayah dibacakan bersama Bab 109 Kanun yang sama kerana bersubahat melakukan pecah amanah ke atas barang yang sama pada bulan Ogos 2022 bersama-sama dengan Abu Talib bin Haji Awang Tengah. Siasatan lanjut oleh BMR juga menunjukkan kesalahan-kesalahan lain juga telah dilakukan oleh Pengiran Ehsani Muhammad Mustafa bin Pengiran Jalil, Pegawai Pemeriksa Kastam Kelmarin juga didakwa atas 2 kesalahan di bawah Bab 6(A) Akta Pencegahan Rasuah kerana menerima rasuah sebanyak RM150 dan RM100 pada bulan September 2022. Sebagai ganjaran daripada seorang kontraktor yang telah dianugerahkan 2 projek berasingan untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan di JKED. Pengiran Ehsani Muhammad Mustafa bin Pengiran Jalil juga berdepan dengan pendakwaan di bawah Bab 12B Akta Pencegahan Rasuah kerana melakukan salah laku sebagai penjawat awam iaitu seorang pegawai pemeriksa kastam dengan menjual minuman yang memabukkan kepada seorang warga India di antara 28 Ogos 2022 dan 5 September 2022 yang mana adalah satu kesalahan di bawah Bab 78 Perintah Eksais 2006. Tiada pengakuan diambil daripada kesemua 7 defendan dan Mahkamah Perantaraan menetapkan 12 Disember 2022 untuk sebutan lanjut kes. Kesemua tertuduh dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 orang penjamin. Biro Mencegah Rasuah mengingatkan bahawa penjawat awam termasuk pegawai penguatkuasa undang-undang diamanahkan dengan kuasa untuk berkhidmat bagi kepentingan awam. Sebarang penyalahgunaan kedudukan atau kuasa mereka serta sebarang penglibatan dalam amalan rasuah boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan Rasuah yang boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun dan denda RM30,000. Manakala pendakwaan bagi kesalahan pecah amanah di bawah Kanun Hukuman Jenayah boleh dikenakan hukuman penjara 20 tahun dan denda. Biro Mencegah Rasuah ingin mengingatkan kepada mana-mana penjawat awam termasuk pegawai penguatkuasa undang-undang supaya menjalankan kuasa mereka secara bijaksana dan beretika. Zulhelmi Junaini muncul juara pertandingan akhir Bintang Harmoni 2022 Anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB yang berlangsung malam tadi di Jodorong Park Amphitheatre. Pertandingan merupakan salah satu usaha berterusan RTB mendukung industri seni tanah air dan mengangkat bakat-bakat tempatan dengan mempertahankan nilai kebruneian menurut Acuan Melayu Islam Beraja. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri dan Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah RTB. Naib juara dimenangi oleh Helmi Muhammad, sementara Dora Johara mendapat tempat ketiga. Persembahan terbaik pula dimenangi oleh Zulhelmi Junaini. Dan sijil penyertaan beserta hadiah RM1,000 piala iringan dan sijil penyertaan beserta hadiah penginapan. Sumbangan